Baik, kita nak sambung cerita tentang Lailatul Qadar bersama Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, iaitu pensyarah Fakulti Al-Quran dan Sunnah USIM. Yeah. Baik, Doktor. Ada tak doa-doa khusus di mana kita nak minta kita dapat Lailatul Qadar? Khusus khusus Ha. Boy. Nak tu, nak. Naklah nak. Baik. Tak nak. Terima kasih. Sebenarnya doa khusus, doa ini satu bab yang mana Allah beri keluasan. Doa lah macam mana pun tidak mengapa sebenarnya. Yang penting dia ikhlas, dia tidak bermain-main kepada Allah, itu doa lah, tak ada masalah. Cuma ada sebahagian doa-doa yang diajar daripada maksud, diajar secara khusus. Kalau nak tambah lepas tu kita tambah sendirilah. Tapi ini doa kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Rasulullah ajar kepada Aisyah. Ini sebagian ulama kata sahih, sebagian ada khilaf. Tak apalah, yang penting sebagian kata sahih itu kita boleh beramal dengan ini. Biasa imam-imam di antara tarawih itu selalu baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau tekan dalam internet tu jumpalah insya-Allah. Okey Ustaz, tapi nak tanya sebab saya biasa dengar imam-imam selalu baca Allahumma innaka afun karimun. Macam mana Ustaz kalau kita yang tak faham bahasa Arab kan? Penambahan sedikit itu hanyalah dia panggil kalau dalam bahasa Arab sifat afuun karimun, memberi maaf dan mulia, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baru faham. Bagi doa tak faham susah. Doktor, doa maksud doa tu tadi apa Doktor? Apa? Allahumma, saya tak faham. Allahumma innaka, sesungguh ya Allah kamulah afuun karim, yang memberi maaf dan dan mulia. Okay. Tuhibbul afwa, kamu memang mencintai, menyukai kepada kemaafan, keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Maafkanlah aku. Jadi ini sunat diperbanyak. Yang Nabi ajar baik. Diajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dah dapat jawapan Nawawi, lepas tu doktor kata tambahlah dengan doa-doa lain. Ya. Tidak kalau bermain, tak ingat pun tak ada sikit nak sebutkan di sini tentang doa. Ada seorang orang tua yang ni 60-an mengaji dengan ustaz. Bila dia mengaji ni, dia ada sakit satu dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu. Tetapi setiap lepas mengaji dia akan doa. Dia buat bukan dengan ustaz saja, dengan sendiri pun dia buat juga. Habis mengaji dia doa, habis mengaji doa, iaitu dia ada ketubuhan dalam kepala. Yang mana doktor nak belah kepala. Dia umur 60, dia takutlah macam mana belah kepala dia kan. Sehinggalah bila dia buat begitu selama lebih kurang beberapa bulan, bila dia cek balik dengan doktor kata benda tu mengecil sampai ke tahap berapa cm, tak perlu dibedah lagi dah. Selepas tu baru ditiup. Dan poin Ustaz sekarang ialah baca Quran dan berdoa sungguh-sungguh itu. Tak ada doa khusus. Dia kata, ya Allah, dengan berkat Quran ni berilah ya Allah aku Quran. Itu doanya. Jadi poinnya ialah bacalah doa. Ikhlaslah ni. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Jadi Ustaz pula tanya dia, makcik duk baca doa apa? Dia tak ada dia. Dia baca doa ya Allah, habis juga ya Allah, itu sahaja doa dia. Maknanya Allah. Ya. Dia masih ada lagi di sekarang ni. Okey doktor, kita mungkin nak tahu jugalah amalan-amalan sunat yang Nabi SAW lakukan sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Dan mungkin ada yang tertanya juga, sebenarnya waktu zaman Nabi dulu, berapa tahun je yang Nabi puasa sebenarnya? Yang disyariatkan lah. Doktor. Ya. Terima kasih Anas. Soalan yang baik dan saya nak pendengar rahmat Allah sekalian. Pertama kali kalau kita katakan berapa yang sempat Rasulullah puasa secara syariat yang diwajibkan itu, yang difardukan, dia tahun kedua hijrah sehinggalah wafat baginda 11 hijrah, lebih kuranglah 8 kali lebih kurang. 8 kali. Ramadan. 8 Ramadan. Ya, 8 Ramadan. Masya-Allah. Kemudian apakah amalan Rasulullah buat? Simak rahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah sebut syadda mi'zarahu, Rasulullah ikat perketatkan kain nak bersungguh ibadat ini. Kemudian Rasulullah iktikaf. Sepatutnya 10 akhir ini kita iktikaf di masjid. Tapi sekarang PKPB kan, apa nak buat? Jadi tak boleh nak pergi masjid lagi. Kecuali ada 3 negeri esok boleh semayang, hari ni boleh semayang je jemaat.
iaitu negeri Perlis, Perak dan Johor kan. Tapi dengan jemaah ni tak ramai ya ada tapi ramai. 12 orang saja dengan SOP lah. Nah, kaedahnya apa semua. Baik, jadi dengan sebab itu bila kita sebutkan tentang amalan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iktikaf saya nak sebutkan di sini, sebahagian ulama kata boleh beriktikaf di rumah. Tapi syaratnya tempat tersebut dah dikhususkan untuk semayang. Faham. Satu tempat kita buat, kita kata berapa luas, mungkin 2 meter itu kan. Tempat khusus semayang, di situ boleh untuk beriktikaf sebahagian ulama lah. Tapi dalam keadaan yang sebegini, Ustaz Asas cenderung mengatakan boleh. Kenapa? Kerana dalam keadaan yang PKPB tak boleh nak pergi masjid. Tak boleh. Jadi nak iktikaf masjid tak boleh. Jadi kalaulah perkara itu sudah bebas, sudah kita boleh keluar, maka insya-Allah kita iktikaf di masjid lah pada Ramadan yang akan datang. Selebihnya itu ialah baca Quran, sembahyang dengan begitu banyak. Kalau di satu tempat Ustaz pergi itu ada kuliah yang berterusan 10 akhir itu daripada paginya dia ada amalan baca Quran, kuat sembahyang duha, lepas zuhur ada kuliah, malam pula disambung dengan tahajudnya. Masya-Allah 10 akhir begitu sekali dibuatnya. Mudah-mudahan yang seperti ini insya-Allah dapatlah malam Lailatul Qadar dalam keadaannya full. Sebab kalau kita buat sikit Lailatul Qadar itu, maka sikit dapat. Macam orang masuk emas tadilah, ambil emas. Kalau sikit lah, kalau banyak insya-Allah dia dapat banyak. Baik, doktor, sebenarnya kita ni kesian juga dekat orang perempuan. Doktor orang lelaki ni tak ada masalah keuzuran kan. Tapi untuk orang perempuan ni doktor, dia dah puasa daripada awal Ramadan itu hari, tiba-tiba 10 malam terakhir ni sampai pula time dia uzur. Jadi dia nak cari 10 malam terakhir tu, Lailatul Qadar tu. Dia orang ni boleh dapat tak doktor? Sebab dia orang ni dah tak boleh nak buat nak baca Quran tak boleh, nak solat tak boleh. Macam mana doktor? Lepas ni kita sambung cerita. Baik, soalan yang baik Mawi. Ustaz pun ada isteri tapi seorang je lah. Alhamdulillah. Sama. Sama kan? Selingan sikit kan. Jadi orang perempuan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begitu, dan Allah beri rukhsah keringanan dalam beberapa bab lah. Iaitu bila datang haidnya itu dia tak perlu sembahyang, dia tak boleh puasa dan tidak boleh baca Quran. Yang lain tu boleh semua sekali, tidak ada masalah. Cuma saya cadangkan gini, oleh kerana dia dah bersungguh-sungguh daripada awal ni, tiba-tiba masuk 10 je kena. Kena pula kalau jenis lama 15 hari, Allah ya Tuhan. Memang keras tu. Betul. Jadi tolong sangat-sangat jangan tukar. Dah kita tak boleh sembahyang, kita tengok TV, kita tengok. Jangan. Pilih yang seperti mana kita buat sebelum itu. Macam mana? Ini cara Ustaz bagi. Macam-macam ada handphone kan? Handphone itu buka Quran. Apps tu Apps Quran tu. Kemudian baca Quran tu melalui hati. Tengok, baca melalui hati. Baca dalam hati boleh. Baca dalam hati tidak ada khilaf ulama. Semua kata setuju. Okey, dan pahala dia sama. Tidak ada. Jadi maknanya di hati ada sekarang buka Quran mushaf pun tak apa. Tapi suruh orang lain buka lah. Cuma kalau tafsir tu boleh. Buka, maka baca dengan hati dan pahalanya sama. Gunakanlah sepanjang masa kita bertarawih itu. Kalau biasa tarawih berapa? 1 jam. Misalnya tak sampai 1 jam sekarang ni. Setengah jam. Maka guna jam tu untuk melihat Al-Quran, membaca dalam hati. Tidak ada masalah dan disepakati ulama boleh. Baik. Okey Ustaz, ini soalan terakhir pasal yalah, kadang-kadang isteri saya pun tertanya-tanya, kata abang boleh tak sepanjang bulan Ramadan ni dia dah ambil pil tu Ustaz. Pil yang menahan daripada haid tu. Macam tu Ustaz. Kau yang suruh ni. Bukan dia abang nak ambil lah. Wish, ngarut lah tu kan. Kita tak tahu jawapan ni. Macam Ustaz? Niat dan semangat seperti itu tu insya-Allah makjur, dapat pahala. Wa kana sa'yukum mashkura, ini akan Allah beri pahala. Niat sebegitu, tapi tak perlulah buat sampai ke tahap itu kerana Allah dah beri rukhsah
biarkanlah rukhsah itu seperti mana adanya, cuma buatkan yang kita nak cadangan tadi satu. Natural. Yang kedua naturalnya. Kemudian zikir banyak, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian boleh selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ni pula ringkas. Buatlah apa-apa yang selain daripada tiga tadi, apa dia? Iaitu sembahyang, puasa dan juga baca Quran. Yang lain boleh dibuat. Baik, mudah. Senang. Ya. Jangan frust. Doktor, saya nak sikit, saya nak sambung sikit. Tapi kalau yang pergi umrah, pergi haji yang dia orang makan tu juga, doktor? Ya. Macam mana tu? Haji memang ada keperluan. Itu dalam jawatan kuasa haji telah membincangkan perkara ini, iaitu memang ada keperluan. Sebab haji nak jumpa dah lah payah. Nak Betul, modal lagi kan, jadi, duit lagi. Betul. Jadi dibolehkan lah kan. Yang itu untuk haji sahaja. Kita yang umrah boleh pergi lain kali, tak ada masalah kan. Tapi lain kali. Lagi 6,000, 7,000 lagi tu. Itu faham. Cumanya dalam setahun tu tidak ada rigid, tidak ada apa ni. Okey. Oh, nak pergi sekali lagi, masya-Allah. Oh, itulah dia. Betul. Clear. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih doktor. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Baik. Minta maaf kurang doktor. Selamat Hari Raya sekali insyaAllah. Selamat dapat ni Lailatul Qadar insyaAllah doktor, sama-sama itu. Amin insyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Salam.